نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sehabis kemampuan kamu. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Hendaklah kamu mendengar dan juga taat dan juga menginfakkan harta benda kamu khairan li anfusikum. Itu semua baik untuk diri kamu. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sesiapa yang Allah cabut daripada jiwanya perasaan kedekut, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah pada hari yang mulia ini, pada hari raya, saya ingin ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang satu orang manusia yang unik. Manusia ini tak ada orang lain seperti dia. Dia seorang je. Satu-satunya orang yang Nabi SAW kata ihtazza arsyur rahman li mautih. Bergegar arasy ar-Rahman pada hari kematian dia. Tak ada orang lain. Ini satu orang, apabila dia mati, arasy Allah bergegar. Siapa orang itu? Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan yang datang khutbah pada hari ini, ingat nama ni sampai mati. Jangan lupa nama ni. Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Apa sumbangan dia kepada Islam? Sa'ad bin Mu'adh masuk Islam berjuang 5 tahun. Kita hidup ada yang 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Sa'ad bin Mu'adh 5 tahun. Apa dia buat selama 5 tahun ini? Sehingga pada hari kematiannya bergegar arasy Allah. Apabila dia menerima Islam, pada hari dia menerima Islam, sehinggalah dia memejamkan mata dia, tidak ada lain dalam hidup dia melainkan Allah dan juga Rasul. Apabila Nabi SAW keluar pergi perang Badar, dalam cerita yang panjang tentang perang Badar, akhirnya mereka ditakdirkan berdepan dengan Quraisy. Nabi tanya para sahabat, ni 300 orang nak lawan dengan 1000 orang. Nabi tanya, ashiru ilayya ayyuhal qaum, bagi ke aku pandangan kamu. Orang Muhajirin semua jawab, ya Rasulullah, kita lawan mereka. Kita lawan Quraisy. Dulu Quraisy ambil harta mereka, kita lawan balik. Ada yang kata, ya Rasulullah, Bani Israel kata kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Bani Israel kata kat Musa, Musa, engkau dengan Tuhan kau pergi perang, kami duduk sini tunggu. Kata sahabat Nabi, kami tak kata begitu wahai Rasulullah. Kami akan kata idhab wa anta wa rabbuka faqatila wa nahnu ma'akuma qatilun. Wahai Nabi, kami tak kata macam Bani Israel. Kami akan kata, pergilah engkau bersama dengan Tuhan engkau pergi perang. Kami akan ikut engkau dan juga Tuhan engkau. Nabi tunggu. Nabi kata, ashiru ilayya ayyuhal qaum, bagi kepada aku pandangan. Semua orang diam. Sa'ad bin Mu'adh kata, ya Rasulullah, adakah engkau maksudkan kami orang Ansar? Nabi kata, ya, aku maksudkan kamu. Bayangkan, Ansar ni orang Madinah.
Muhajirin orang Mekah bergaduh dengan Quraisy sekian lama. Ansar tak ada kena mengena, bukan musuh mereka pun. Nabi kata, ya, aku maksudkan kamu. Kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, sambunglah hubungan dengan siapa yang kau nak. Putuskanlah hubungan dengan siapa yang kau nak. Ambillah harta kami kalau engkau nak. Tinggallah harta kami kalau engkau nak. Kau ambil, lagi kami suka daripada engkau tinggal kepada kami harta kami. Jalan, pegang dengan siapa yang kau nak, engkau akan dapati kami sentiasa mengikut engkau. Itu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ketika Badar. Berjuang, tak berhenti-henti dalam hidup dia. Sehinggalah dalam perang Khandak. Perang Khandak ni satu perang ataupun perang Ahzab nama dia. Semua orang kumpul ramai-ramai serang orang Islam. Yang cerita orang Islam buat longkang tengah-tengah ni, orang semua serang. Ghatfan, Bani Kinana, Quraisy, daripada luar semua serang. Daripada dalam Yahudi pula serang. Bani Quraidah duduk kat dalam serang orang Islam. Ketika itu Nabi SAW panggil Sa'ad bin Mu'az. Wahai Sa'ad, boleh tak kita buat perjanjian dengan Ghatfan? Kita bagi bilangan tertentu daripada kita punya hasil tanaman Madinah, bagi kat mereka. Minta mereka tinggalkan perang ni, kita lawan dengan Quraisy. Sa'ad bin Mu'az tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, perjanjian yang kau nak buat dengan Ghatfan ni kerana agama ke kerana kau kesian kat kami orang Ansar? Nabi SAW kata, aku kesian dekat kamu. Lalu kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, dulu ketika kami hidup di zaman jahiliyah, kami takkan bagi hasil kepada mereka, melainkan mesti meniaga. Kamu bayar, kami bagi. Free-free tak dapat. Apatah lagi ketika Islam, tak mungkin kami akan bagi kepada mereka mana-mana harta. Lawan dengan mereka, wahai Rasulullah. Jangan bagi harta kepada mereka. Nabi kata, kalau itu yang kamu nak, kita lawan. Dalam perang Khandak juga, Sa'ad bin Mu'az, tangan dia dekat dengan urat nadi dia, luka. Dia kena luka. Apabila luka urat nadi dia, kata Sa'ad bin Mu'az, Allahumma innaka ta'lam annahu laysa ahadun ahabba ilayya an uqatilahum fika min qaumin kadzabu rasulaka wa akhrajuh. Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahawa tidak ada kaum di atas muka bumi ni yang lagi aku suka untuk perang daripada kaum yang telah mendustakan Rasul Engkau dan juga menghalau keluar Rasul Engkau. Wa inni dhanantu annaka wada'tal harba bainana wa bainahum. Ya Allah, tetapi aku rasa seolah-olah mungkin engkau nak hentikan perang kami dengan Quraisy. Sebab apa? Sebab Ahzab ni kekuatan Quraisy yang paling kuat. Kalau dalam Ahzab ataupun Khandak Quraisy tak boleh menang, habis. Lepas tu Quraisy memang tak boleh menang dah. Sa'ad kata, ya Allah, mungkin engkau nak berhentikan dah kot perang. Dah habis kot, kami tak lawan Quraisy dah kot. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'az, fa in baqiya min harbi Quraisy syai'un fa abqini hatta ujahidahum fika. Kalaulah ya Allah, andai kata lepas ni ada lagi perang dengan Quraisy, bagi aku hidup supaya aku boleh lawan dengan mereka. Ini apa passion hidup ni? Ya Allah, aku tak nak hidup melainkan kalau ada perang lagi bagi aku hidup. Tak ada perang, kata Sa'ad bin Mu'az, wa in kunta awqaftal harb wa in kunta wada'tal harb fafjurha waj'al mautati fiha. Kata Sa'ad, ya Allah, kalau tak ada perang dah lepas ni, pecahkan luka ini, jadikan aku mati. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'az, Allahumma la tukhrij nafsi hatta tuqirra 'aini min Bani Quraidah. Ya Allah, tolong jangan cabut nyawa aku lagi sehingga jiwa aku menjadi tenang dengan Bani Quraidah. Aku selesaikan urusan Bani Quraidah. Bani Quraidah ni Yahudi. Yahudi di Madinah banyak kelompok, antaranya Bani Quraidah dengan Bani Qainuqa. Bani Qainuqa kawan dengan Khazraj. Bani Quraidah kawan dengan Aus. Sa'ad bin Mu'az daripada Aus. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik tu kawan kepada, dia orang Khazraj, kawan kepada Bani Qainuqa. Apabila Nabi perang Bani Qainuqa, Abdullah bin Ubay bin Salul datang, dia minta, ya Rasulullah, janganlah siksa mereka. Mereka ni ada hubungan dengan kami, Bani Qainuqa. Lalu Nabi lepaskan mereka. Nabi tak bunuh mereka.
Sa'ad bin Mu'az Aus. Yahudi yang ada pertalian dengan Aus adalah Bani Quraidah. Dia doa, ya Allah, jangan cabut nyawa aku lagi melainkan sehingga aku selesaikan urusan Bani Quraidah. Nabi pergi perang Khandaq, selesai perang Khandaq, Nabi balik. Ketika Nabi tengah letakkan senjata, cuci senjata, Jibril datang. Awada'ta silahaka ya Muhammad. Jibril kata, ya Muhammad, sekarang ni kau letakkan senjata ke? Nabi kata, ya, aku letakkan senjata. Jibril kata, fa innal malaikata lam tadha aslihatahum. Malaikat belum letak lagi senjata mereka. Angkat balik. Nabi angkat balik senjata. Nabi tanya Jibril, nak pergi mana ni? Bani Quraidah. Sebab Bani Quraidah tadi khianat. Nabi duk lawan dengan tentera luar. Dalam Madinah, mereka serang orang Islam dari dalam. Jibril kata, pergi ke Bani Quraidah, lawan mereka. Nabi kumpulkan para sahabat. Kumpul semua. Lalu Nabi SAW kata, la yusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Tak ada siapa pun antara kamu boleh solat asar melainkan di Bani Quraidah. Lari semua. Maksudnya sebelum waktu maghrib kamu kena sampai Bani Quraidah, kamu kena solat asar. Bergegas para sahabat pergi Bani Quraidah. Pergi semua lari. Bila sampai nak masuk Bani Quraidah, hujung waktu asar. Sebahagian sahabat kata, jom kita solat asar dulu. Sebahagian sahabat kata, tak boleh solat asar. Nabi kata, mesti pi Bani Quraidah dulu baru solat. Sebahagian lagi kata, tak, Nabi nak suruh kita pi cepat-cepat. Kita solat dah siap-siap. Sebahagian kata, kami tetap tak mau solat. Satu kelompok solat, satu kelompok tak solat. Sambung jalan pergi Bani Quraidah. Sebelum nak sambung cerita Sa'ad, ini bab khilaf. Kawan ni ada dalil, kawan ni pun ada dalil. Apa kita buat? Hang buat apa hang nak buat, aku buat apa aku nak buat. Itu cara khilaf. Kawan ni kata, aku rasa ni sunnah. Kawan ni kata, aku rasa ni bid'ah. Hang kata yang tu sunnah, hang kata yang tu bid'ah. Selesai masalah. Bila yang jadi masalah, oh hang tak boleh kata ni sunnah, ataupun oh hang tak boleh kata yang ni bid'ah, yang tu jadi masalah. Baik, khilaf para sahabat. Pergi Bani Quraidah. Bani Quraidah pun surrender. Nabi tangkap Bani Quraidah, balik ke Madinah. Sa'ad bin Mu'az, dia tak ikut sebab dia sakit. Lepas balik daripada Khandaq, Nabi buat kat dia satu kemah di Madinah, dia duduk di kemah tu. Dalam perjalanan nak balik, orang Aus, kaum Sa'ad bin Mu'az ni, mula cerita, kan baik kalau Rasulullah maafkan Bani Quraidah. Macam Rasulullah maafkan Bani Qainuqa' dulu. Bani Qainuqa' kawan kepada Khazraj. Bani Quraidah ni kawan kita, kan baik kalau Rasulullah lepaskan mereka, maafkan mereka. Bincang-bincang ramai-ramai sampai di Madinah. Apabila sampai di Madinah, Rasulullah SAW kata, panggil Sa'ad bin Mu'az mari sini. Dia tengah sakit ni, luka. Lepas perang Khandaq tadi, Nabi panggil dia, dia datang. Duduk ramai sahabat Yahudi yang ditangkap duduk kat situ juga. Apabila Sa'ad bin Mu'az masuk, Nabi kata, qumu ila sayyidikum. Bangun semua orang kepada tuan kamu. Subhanallah. Hebat Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata kat dia tuan mereka. Muhajirin dan Ansar, bangun semua. Tuan kamu masuk. Sa'ad masuk. Lalu kata Nabi SAW, hukum kepada mereka, Sa'ad, apa yang kau nak? Tuan-tuan, Nabi tak bagi orang hukum. Nabi hukum, orang ikut. Nabi tanya pendapat sahabat, sahabat bagi pendapat, last kali Nabi letakkan hukuman. Banyak kes begitu. Nabi tanya Umar, tawanan Badar nak buat apa ni? Umar kata, bunuh mereka. Nabi tanya Abu Bakar, tahanan Badar nak buat apa? Abu Bakar kata, lepaskanlah mereka. Nabi kata, aku suka pandangan Abu Bakar. Last kali Nabi pilih. Tetapi dalam kes Bani Quraidah, Nabi kata, Sa'ad, buat apa kau nak buat. Orang-orang Ansar, Aus datang kepada Sa'ad bin Mu'az. Mereka kata, Sa'ad, ingat sikit nak buat hukum. Bani Quraidah ni geng kita, jangan lebih-lebih sangat. Lalu Sa'ad bin Mu'az kata, ahukmi nafidun fihim. Kalau aku buat hukum, jadi tak hukum ni kepada Yahudi? Sahabat kata, jadi. Apa sahaja engkau buat, kami ikut. Sa'ad bin Mu'az tanya, kalau aku buat hukum, hukum ni jadi tak kepada kamu Muhajirin dan Ansar? Jadi. Apa sahaja kamu buat, kami dengar. Sa'ad bin Mu'az tanya, kalau aku buat hukum,
orang yang duduk sebelah ni terima tak hukum aku? Yang duduk sebelah dia adalah Nabi SAW. Nabi kata, jadi kau hukum, aku ikut. Lalu kata Sa'ad bin Mu'adh, aku hukum orang lelaki Yahudi Bani Quraidah, semua mereka dibunuh. Mereka mengkhianati perjanjian. Aku hukum semua perempuan dan anak-anak Bani Quraidah dijadikan tawanan. Lalu kata Nabi SAW, hakama bima hakama bihil malik. Dalam sebahagian riwayat, hakama bima hakama bihillah min fawqi arsyih. Sa'ad bin Mu'az telah meletakkan satu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala hukum, ataupun hukum Sa'ad itu adalah hukum Allah daripada atas arash. Allahu akbar. Ini pejuang. Dan setelah Bani Quraidah, dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia, Nabi SAW kata, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Bergegar arash ar-Rahman kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, mana nak cari orang gitu? Mana nak cari orang begitu? Dia Aus, dia Ansar di Madinah, tetapi pengorbanan dia, bangsa dia sendiri dia letak tepi, negeri dia sendiri dia letak tepi, atas sekali Islam. Itulah pejuang. Itulah pejuang agama. Kita sebut pagi tadi ketika khutbah raya, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia nak masuk Syam, dia jalan dekat nak masuk Syam, dia turun daripada binatang tunggangan dia. Dia buka selipar dia, dia gantung dekat leher dia. Abu Ubaidah ibn Jarrah, panglima perang ketika tu, tanya kepada Umar Al-Khattab, khalifah, tahan Umar, jangan masuk, tak boleh masuk macam ni, pakai elok-elok sikit, nampak yang khalifah ni ada kuasa, baru boleh masuk. Abu Ubaidah panglima, nampak hebat dan gah dia. Umar nak masuk, gantung selipar, tarik binatang. Dia kata, jangan masuk macam ni. Kata Umar Al-Khattab, kalau orang lain yang cakap perkataan ni, aku pukul orang tu. Pasal engkau panglima, aku tak pukul engkau. Umar kata, inna kunna azallal qaum. Kita ni, aku, hang, kita semua ni, dulunya kaum yang paling hina. Arab ni ada apa? Hina. Fa'azzanallahu bil Islam. Kita dimuliakan Allah dengan Islam. Famahma talabna al-izza bighairi ma a'azzanallahu bihi adzallana. Selagi mana kita duk cari kemuliaan dengan bukan kemuliaan yang Allah pilih kepada kita, kita hina. Allah akan menghinakan kita. Subhanallah, inilah para sahabat. Sebab itu mereka menggoncang dunia. Sebab itu Nabi kata, kekuasaan aku ni pi bagi tahu akan sampai kepada Rom dan Parsi. Bila Raja Parsi koyak surat Nabi, koyak, Nabi kata Allah akan koyak kerajaan dia. Tidak ada Parsi lagi selepas hari ni. Siapa yang jadi benteng Nabi? Orang-orang begini. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, orang-orang begini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya nak sebut sedikit, musuh utama orang Islam pada hari ini adalah asabiyah. Orang Islam kena ingat, asabiyah, ilmiyah, membunuh mereka. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis, man qutila tahta rayatin ilmiyatin, sesiapa yang terbunuh di bawah bendera amiyah, perkauman, yaghdabu lil asabiyah, dia rasa marah kerana asabiyah. Apa maksud asabiyah? Dia tak ambil tahu siapa betul, siapa salah. Asal kaum dia kena je, dia marah, dia mengamuk. Dia tak tahu kaum dia betul ke salah, dia tak ambil tahu. Boleh jadi kaum dia salah, boleh jadi kaum dia betul. Dengar je orang aku kena pukul, lawan. Nabi kata yaghdab lil asabiyah au yuqatil lil asabiyah, ataupun dia pergi perang kerana asabiyah, au yad'u ila al asabiyah, ataupun menyeru manusia kepada asabiyah, faqitlatun jahiliyah, mati dia adalah jahiliyah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, jaga diri kita daripada asabiyah. Kita cintakan agama, kita pertahankan agama, tapi jangan sampai kita terperangkap di dalam asabiyah.
Jangan menjadikan kerana kepuakan, perkauman, parti politik menjadikan kita hilang pertimbangan keadilan kita. Yang salah kita kata betul, yang betul kita kata salah. Kawan kita buat salah, kita tutup telinga. Musuh kita buat salah, kita ambil kayu, kita pukul dia. Mati kita mati jahiliyah. Ini yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada siapa boleh bagi petunjuk kepada dia. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dikira berdasarkan hujung sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna rajulan la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas fayasbiqu alaihi alkitab wa huwa min ahli nar. Akan ada manusia yang dia beramal seperti amalan ahli syurga di mata kamu. Takdir Allah menentukan dia, lalu dia meninggal dalam keadaan ahli neraka. Akan ada orang yang dia melakukan amalan ahli neraka di hadapan mata kamu. Takdir Allah mendahului dan dia meninggal sebagai ahli syurga. Berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli syurga. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita di atas tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah-mudahan Allah jadikan ketika kita mati kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mati dalam keadaan kita bersaksi Muhammad Abdullah wa rasuluhu. Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kepada Allah. Ittaqullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Tengoklah diri kamu apa yang kamu siapkan untuk esok. Di akhirat esok apa yang telah kamu siapkan. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala perbuatan kamu. Hidup kita tak tahu kita akan hidup sampai bila. Kita tak tahu Ramadan yang akan datang kita boleh hidup lagi ataupun tidak. Sisa-sisa hidup yang ada, panjang ataupun pendek, manfaatkan dia. Di kalangan sahabat Nabi SAW ada di kalangan mereka yang mengucapkan semua orang yang mati illan nadima. Semua orang yang mati pasti menyesal. Fa in kana musian fanadima alla yasta'bu. Orang-orang yang buruk kelakuan dia akan menyesal kerana dia tak bertaubat. Fa in kana muhsinan nadima. Kalau dia itu orang baik, dia juga akan menyesal kerana alla yazdad, kerana dia tidak menambah amalan kebaikan dia. Gunalah kesempatan hidup kita untuk dekatkan diri kepada Allah. Sidang Jumaat kita baru sahaja meninggalkan Ramadan.
apa yang kita bawa selepas Ramadan. Tambahlah satu benda. Jangan tambah bid'ah, tambahlah satu sunnah. Kalau selama ini kita jaga solat 5 waktu, tambah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau selama ini kita jaga 2 rakaat sebelum subuh, tambah dengan 3 rakaat witir. Kalau selama ini kita jaga 3 rakaat witir, tambah dengan solat qabliyah dan ba'diyah, sebelum dan selepas solat. Kalau selepas ini kita melakukan dosa, berhenti daripada melakukan dosa. Kalau ada di kalangan kita yang minum arak, berhenti minum arak. Kalau ada di kalangan kita yang berjudi, berhenti berjudi. Kalau ada di kalangan kita yang sentiasa melakukan maksiat, berhenti melakukan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita keluar daripada Ramadan ini dalam keadaan dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-warithu minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.